إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dikasihi pengurusi masjid, Ketua Said, Timbalan Pengurusi Ustaz Zul dan ahli dan kuasa masjid, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin, taufik dan inayah dan riayah daripadanya dapat sama-sama kita hadir pada majlis ilmu pada malam. Mudah-mudahan diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat. Insyaallah teks yang kita akan pakai ialah kitab berhubung masalah akidah ataupun ilmu usuluddin yang dikarang oleh al-alim al-allamah Al-Arif Ar-Rabbani Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani qaddasallahu sirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dalla ala wujubi wujudih jami'ul kainat wa aqarra ala wahdaniyati wa infiradihi kullu makhluqat wa ja'ala syahadataini dalilan ala kamalil ahli sa'adat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya yang mukmin dan yang kafir di dalam negeri dunia ini, dan lagi amat mengasihani bagi segala hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Beliau didatangkan oleh Tuan Pengarang Al-Alim Al-Allamah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam kitab ini Ad-Durus Samin, permata yang mahal harganya, yang indah-indah, ia telah makrifat akan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu usuluddin adalah ilmu yang dituntut awal. Usul asal bagi agama kita. Dalil yang pertama ialah firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, anda ketahui ilmu. Itu pengen amar al-amru yaqtadi wujud. Setiap lafaz amar dalam keadaan usul fiqh kita, dia menghendaki makna wujud, makna wajib. Fa'lam annahu la, ketahuilah olehmu, mana belajarlah kamu sehingga kamu mengetahui bahawasanya tiada bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah Subhanahu wa taala yang tunggal dalam ketuhanannya. Itu dalil daripada Al-Quran. Wajib kita belajar, mengetahui, mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang muttasir menyatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah makrifat akan Allah Subhanahu wa taala bidalil. Dan yang ketiganya ulama menyebut, Syekh Ibn Ruslan Ad-Dimishqa disebut awal wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqan
Awal-awal yang wajib bagi insan ialah ma'rifat akan Allah Subhanahu wa taala. Bistiqani ay bitayaqun, dengan yakin, dengan dalil yang kemas di Al-Quran dan hadis sahih dan hujah akliyah. Ini dasar kewajiban dari tiga sudut: nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalam ulama. Jadi ilmu usuluddin ialah ilmu yang awal. Awal wajibil alan insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib bagi insan ialah makrifat akan Allah Ta'ala. Sekiranya mereka tidak makrifat akan Allah, maka amalannya tergantung dan tidak diterima. Disebut dalam kitab Usulut Tahqiq, wa man lam ya'lam ma'nahuma fahuwa kafirun mukhalladun finnar wa in shalla wa shama ramadan wa hajjal bait. Barang siapa yang tidak mengenali dan memahami akan makna kalimah la ilaha illallah, maka orang itu dipanggil kafirun, kafir di sisi Allah Ta'ala. Mukhalladun finnar, kekal ia di dalam neraka selama-lamanya. Wa in shalla, walaupun dia puasa Ramadan, ismayang, wa shama Ramadan, dia puasa bulan Ramadan, wa hajjil baitil haram, dan dia pergi haji ke Mekah. Bila tidak ada ma'rifat akan Allah Ta'ala. Sebab itu Rasulullah SAW selama 13 tahun menanamkan akidah, yang menanamkan ilmu mengenali akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti ilmu ini dipanggil ilmu tauhid, dipanggil ilmu usuluddin, dipanggil ilmu ma'rifatus sifat wal asma', dipanggil juga nama fiqhul akbar dan berbagai nama lain. Ya, sebab dia merupakan tunjang, ya, amal yang kita buat, kita nak hantar. Kalau Tuhan dia kita tidak kenal, sudah tentulah amal kita itu tergantung, mardud, dia tolak. Baru letakkan awal pertama kena mengenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, bitayaqun, dengan yakin semua. Jadi kitab yang kita bawa ini adalah kitab karangan Syekh Daud Al-Fatani yang mengulas di dalam dia masalah ilmu usuluddin. Dia telah syarah bagi ulama terbesar kita dalam usuluddin, kitab Ummul Barahin, ya. Banyak lagi kitab Aqidatun Najin dan seumpama, ibu segala dalil. Dia itulah karangan Al-Imam As-Sanusi radhiyallahu anhu. Kemudian pergi kita yang pertama ialah bismillah. Sebab apa dimulakan dengan bismillah? Kerana iktidaan bil kitab, kena mengikut bagi kitab Allah Ta'ala. Al-Quran dimulakan bismillah 114 surah kecuali surah Bara'ah, dan beramal dengan muqtada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa afdal. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka pekerjaan itu terpotong, ai qalilul barakah, kurang keberkatan dia. Ini melambangkan kepada kita semua urusan hendaklah kita sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana ia merupakan khaliq, ya, yang mencipta segala makhluk, yang mempunyai ketunggalan dalam sifat ketuhanan. Itu makna disuruh kita sentiasa mengucapkan kalimat dalam semua urusan kita. Kemudian berhubung sedikit dengan lafaz bismillah, kata Sayyidina Ali, kalau kuraikan sampai habis umur dunia pun tak habis, ya. Sebab bismillah ni terkandung dalamnya besar, 104 buah kitab terkandung dalam Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran tu terkandung dia 4 buah kitab besar masuk dalam Quran. Al-Quran terkandung dalam Fatihah, dan suratul Fatihah tu terkandung dalam bismillah, ya, tadammun makna dia.
Ya, dan makna bismillah itu terkandung dalam isyarat ba, huruf ba. Isyarat apa? Bi kana makan, wa bi yakunu ma yakun. Bi mana dengan aku, kana telah adalah apa yang telah ada, wa bi yakunu ma yakun, dan dengan aku akan ada barang yang ada. Pada semua barang yang telah ada, yang ada dan akan ada, billah, dengan Allah Ta'ala. Kenalah kita memandang semua itu ialah billah, dengan Allah. Gagal kita memandang, mana buta mata hati seseorang. Apabila dia gagal memandang, bermakna hati dia telah diselaput oleh zulumat, kegelapan, sama ada kegelapan kelalaian, kegelapan mungkar, kegelapan maksiat dan sebagainya. Sebab itu disuruh kita mengenali Allah Ta'ala di setiap nafas turun naik kita. Naik nafas kita Allah, turun nafas kita pun Allah. Sebab Allah Ta'ala tidak pernah memutuskan nikmat kepada kita walaupun satu saat. Kalau satu saat tuan blok di jantung kita tuan, kita dah habis. Tuan tengok kan macam mana lembu sembelih kan, lembu korban. Begitulah kalau dia blok je kita punya jantung sikit kan, dan alat yang bergerak dalam jasad kita habis. Dia tak pernah memutuskan nikmat. Jadi kita jangan putus mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di setiap saat. Bahkan apabila kita gagal, maka di sana kita akan jadi mangsa kepada nafsu dan syaitan yang akan mengolah ataupun mengganggu perjalanan ya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dimukasyafahkan oleh Allah Taala, muridnya dalam suluk. Satu saat dia lupa ke Tuhan, maka syaitan datang mengurungi dia macam lalat mengurungi bangkai. Satu saat, bayangkan kalau 1 jam dan seterusnya. Sebab tu maknanya kita kena jaga betul-betul pengenalan kita dengan Ta'ala ni. Ada 2 peringkat. Satu peringkat ammah yang kita buka ni, dan satu lagi peringkat khassah yang mengenal Tuhan bidalail, satu lagi mengenal Tuhan bizauq wal wijdan, syuhud wal ayyan. Maka Allah, lafaz Allah bismillah, lafaz Allah itu dipanggil lafzul jalalah. Lafzul jalalah ataupun dikenal dengan ismuz zat, mana nama yang menunjuk bagi terus kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama bagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ialah nama bagi zat yang wajib oleh adanya. Ketinggian martabat Allah Subhanahu Wa Taala, kewujudannya adalah wajib. Ya, tuan-tuan, apa makna wajib sini? Wajib sini dipanggil wajib aklan. Dengan makna ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu ay intifa'u. Barang yang tidak diterima oleh akal ketiadaannya, berbanding dengan segala kehidupan khalaik, makhluk yang lain, termasuk semua makhluk selain daripada Ta'ala. Martabat wujud mereka adalah mungkin. Biasa ya, mungkin. Mana benda yang boleh ada dan boleh tak. Tuhan nak ada pun tak apa, Tuhan tak nak ada pun kita pun tak ada apa. Tak ada mahkamah kita boleh bawa mana. Itulah taraf rendahnya, daifnya insan. Khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia serba-serbi dalam kedaifan. Maka orang yang mengenali akan dirinya, dia akan sentiasa memandang kedaifan dirinya, lalu terserlah teranglah pandangan makrifat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dia berjalan menapak di atas muka bumi Allah dalam sedar kebesaran Tuhan, maka perjalanan hidupnya sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Ar-Rahman. Rahman nama bagi sifat, dengan mana apa? Al-Mun'im bijalailin ni'am. Sebab tu dia terjemah sini, Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya yang mukmin dan yang kafir. Ya, Ar-Rahman ni lafaz dia adalah khas, makna dia adalah umum. Lafaz ni kita tak boleh guna pada lafaz seorang nama dia Ar-Rahman kecuali di isnad. Dia kena bubuh dengan nama Abdul Rahman contohnya, Abdul Rahim contohnya. Ya, Ar-Rahman. Mana hamba kepada Tuhan yang bernama dengan Ar-Rahman.
Jadi makna khas pada nama, umum pada makna. Mana maknanya Allah Ta'ala memberi nikmat ni umum. Sama ada orang tu mukmin atau tidak, Islam atau tidak, taat atau asi, maksiat, semua Tuhan beri. Ya, Allah Ta'ala lambakkan dunia ni kepada semua dia berikan. Sebab apa? Sebab dunia tidak ada nilaian di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada nas Quran dan tidak ada nas daripada hadis yang sahih yang mengatakan dunia ni besar, dunia ni hebat, tak ada. Siapa yang berani memandang dunia hebat, maka rosak dan punah jahanam hidupnya. Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah ma sakal kafira jur'ata ma'in. Kalau ada harga dunia semua ni daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat, harga dunia ni sebelah sayap nyamuk je, kata Rasulullah SAW. Masakal kafira jur'ata ma'in. Allah Ta'ala takkan beri orang kafir tu seteguk air pun. Sekarang bukan seteguk orang kafir ambil, darat dia ambil, laut dia bolot, habis. Sebab apa tu? Itu menandakan annad dunya la qimata laha. Dunia tidak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Jangan berani-berani kita memandang dunia itu besar. Azim ma azam Allah, saghir ma saghar Allah. Kita besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala, dan kita kecilkan apa yang dikecilkan oleh Allah. Kalau Tuhan besarkan akhirat, kita pandang kecil, kita tak buat pandang. Tuhan kecilkan dunia, kita nampak dunia besar, maka hidup kita inakas, dia akan terbalik, dia akan rosak. Bahkan Rasulullah menyatakan harga dunia, kalau ada sebelah sayap nyamuk sahaja, nasaya orang kafir tidak akan dapat seteguk air pun. Sebab li'annal kafiru aduwullah. Sebab kafir itu aduwullah. Dan Quran sebut dunia bersamanan qalila, mata'un qalil. Dunia ini benda yang sedikit. Boleh pandang tentang dunia sedikit. Barabi'atul Adawiyah kata, barang siapa yang tidak boleh memandang emas dengan batu sama, maka iman dia terlampau dhaif dan bahaya. Dia kena pandang emas dengan batu sama. Sebab apa? Emas khalqun min khalaikillah, batu khalqun min khalaikillah. Emas adalah makhluk daripada makhluk Tuhan, batu pun makhluk dari makhluk Tuhan. Kerja dia apa? Ialah dalla ala wujudi. Ini dalam khutbah Syekh Daud tersebut. Iaitu menunjukkan atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dalla ala wujubil wujudihi jami'ul kainat. Mana dia menunjuk saja. Kita pandang saja pada makhluk, hati kita akan nampak ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia saja yang tunggal dalam menjawab jawatan ketuhanan. Ya. Semua benda makhluk ni tuan-tuan, seolah-olah dia berkata dengan lisanul hal, Allahu mawjudun yaktasif bisifatil kamalat. Laulam yakun kazalik, laulam kazal, laula kazalik lam yakun, lam yujad syai'un minal khalaik. Seolah-olah semua makhluk ni berkata Allah mawjud, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kalau tidak sedemikian, tidak ada satu makhluk pun yang ada di atas muka bumi. Jadi kewujudan segala makhluk ialah sebagai cermin menunjuk ke atas kewujudan dan keberadaan Allah Ta'ala yang maha hebat, yang maha perkasa, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maka daripada sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak inilah ulama-ulama usuluddin atau ilmu kalam berijtihad mengambil 20 sifat atau 13 sifat. 20 mengikut kaul pendapat Abu Mansur Al-Maturidi atau golongan Maturidiyah. 13 ambil daripada kaul Abu Hasan Al-Sy'ari atau dipanggil Asy'ariyah. 13 sifat memadalah insan itu boleh mentamyiz, boleh membezakan mana dia khaliq, mana dia makhluk, mana Tuhan, mana makhluk. Cukup. Ya. Seumpama kita
Kalau nak lihat sifat di tubuh badan kita ni beratus tuan-tuan. Rambut kita berapa sifat, mata kita, hidung, mulut, telinga, warna kulit, gerak, cara berjalan, suara, macam banyak. Tapi memada orang boleh kenal kita dengan 2-3 sifat je. Dia dengar suara kita, ni kenal lah, ni si Mamat, ni si Dola dan sebagainya. Tak perlu dia nak ukur badan kawan tu berapa tinggi, dada berapa orang. Ni orang kata pada ni macam ni. Jadi ulama ambil 20 sifat. Cukup dia mengenal Allah Ta'ala. Tiba-tiba ada satu kumpulan pula mengatakan tak payah mengaji sifat 20. Mengaji sifat 20 ni bid'ah. Ini Wahabiyin kan. Tuan yang pakai ni bapak ni. Pak Wahab nama dia. Dia kata tak payah. Dalam Quran tak ada wujud. Mana ada dalam Quran waw, jim, waw, dal. Mana ada? Ni bid'ah. Berkata Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu, barang siapa yang menolak mafhum Al-Quran faqad kafar, kufur orang. Tuan-tuan pergi kepada rumah saudara tuan-tuan, tanya, Assalamualaikum Pak Cik, Waalaikumsalam. Kasim ada rumah, dia tengah mandi. Kita tanya, dia ada tak Pak Cik? Dia tengah mandi. Kita tanya lagi, dia ada tak? Kau ni gila kau dia. Mafhum daripada dia mandi, maksud dia apa? Adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Itu makna apa? Huwal mawjud. Allah tu mawjud. Qul huwallahu ahad. Allah tu ahadun. Mana huwal mawjud? Yattasib bil ahad. Bil wahdaniyah. Itu maknanya. Jadi ulama dah bincang, dah siap. Tapi kalau kita tak nak belajar sifat 20 tuan-tuan, tak nak bilang wujud, tak nak bilang kidam, baqa, tak nak bilang apa? Nak kata Allah tu apa? Nak kata apa? Cuba kata. Wujud jangan kata, kidam jangan kata, baqa jangan kata. Nak kata apa? Itu masalah dia tuan-tuan. Jadi ulama dah buat tu dah cantik dah. Ulama tolong kat kita. Pula Samsung tak nak pakai pula. Konon dia pakai. Dia bid'ah ni tuan-tuan, benda yang tak ada zaman Rasul buat, tapi tak semestinya benda bid'ah tu muharramah. Tuan-tuan baca khutbah 2 kali kan, zaman Sayyidina Osman sekali, buat 2 kali, zaman Rasulullah sekali. Khutbah Jumaat, azan, terus naik khutbah Rasulullah naik. Zaman Sayyidina Osman buat 2. Lepas itu Sayyidina Osman bid'ah lah. Dia ada bid'ah al-mandubah, ada bid'ah al-makruhah, ada bid'ah al-muharramah, di banyak bid'ah tuan-tuan. Sampai ada bid'ah wajibah, wajib. Jam'us wal Quran, menghimpun Quran tu. Zaman Rasulullah tak himpun. Dihimpunkan zaman Sayyidina Osman, sebab tu khat dipanggil khat Osmani. Jadi maknanya apa? Himpun tu wajib sebab banyak para hufaz yang hafiz Quran dah syahid pada jalan Tuhan. Di mana tu mereka kumpulkan. Di pengumpulan dia tak berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengumpulan tu dipanggil bid'ah, tapi bid'ah tu darajat dia ialah wajib. Betul kalau tanya kita apa hukum, jangan kita kata bid'ah. Bila hukum sama ada dia wajib atau haram atau sunat atau makruh atau harus. Dia orang tanya apa hukum? Bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Hukum tu dia wajib, haram, sunat, makruh, harus, itu hukum. Yang tanya dia hukum, dia tanya lain. Awak nak pergi mana? Saya belum makan lah. Awak tanya nak pergi mana, dia kata belum makan. Kemudian Ar-Rahim. Ini dipanggil Al-Mun'im bidaqaiqih. Allah Ta'ala memberikan nikmat yang mahal-mahal, yang harga cukup hebat di akhirat. Ini untuk orang Jawa, untuk orang beriman fakat. Orang beriman saja. Orang kafir tak ada. Orang kafir semua dah dilambung, resap dalam neraka Jahannam, dibenamkan di sana. Jadi orang mukmin dengan ada iman dia walaupun sedikit iman, dalam satu hadis pernah dilihat seorang tu tak ada amalan. Tiba-tiba bila malaikat buka, dipasung dagu dia, ada bekas kalimah la ilaha illallah. Maka diizinkan akhirnya masuk ke syurga. Itulah mahalnya iman. Dan iman tu sah dengan pengenalan. Macam mana kita nak pegang benda tu, iman satu pegangan dalam keadaan dia tak kenal. Mesti dia kenal baru dia pegang.
Sebab tak? Ilmu ini merupakan imam. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu tu imam kepada amal dan amal tu tabi'. Maknanya kalau sembahyang, ilmu tu imam, amal tu makmum. Dan dalam keadaan sembahyang kita, innama ju'ilal imam liyutamma. Dijadikan imam untuk diikut. Itu maksud ini. Jadi ilmu tu diikut, dia makmum. Yang diikut. Dengan nama Allah Ta'ala Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya yang mukmin dan yang kafir. Ini umum dia bagi. Ya, di dalam dunia ni. Dan lagi amat mengasihani bagi segala hamba-Nya yang mukmin, mana fakat sahaja di dalam negeri akhirat. Habis. Kemudian kumulai kitab ini, kata Syekh Daud Al-Fatani, alhamdulillahilladzi dalla ala wujubi wujudih jami'ul kainat. Ini Syekh Daud Al-Fatani ini wali besar ni. Ulama besar, wali besar tuan-tuan. Berarti kitab dia kalau tuan-tuan tengok, dia khatam di mana? Mekah. Kitab-kitab dia kalau khatam, dia penulisan di mana? Di Masjidil Haram. Sebab dia meninggal pun wafat di sana. Kes dia apa tuan-tuan? Cerita dia, Syekh Daud ni kalau kita mengaji dalam ilmu tasawuf, dia dipanggil min ahlil khutwah. Setengah daripada ahlil khutwah. Apa makna ahlil khutwah? Orang yang boleh pergi berjalan jarak jauh dalam masa yang singkat. Ya, masa singkat. Dia kejam mata, dia orang dah sampai. Ya. Ini dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris nabi. Mengikut tuan guru saya, ulama yang waris nabi sebenar, ilmu nabi berilmu, dia berilmu, nabi beramal, dia beramal, nabi berjuang, berjihad, dia berjuang, berjihad, nabi ada mukjizat, dia ada karamat. Kalau Nabi boleh memotong jalan Isra wal Mi'raj sampai ke atas Sidratul Muntaha, sampai pada liqa bertemu Allah Ta'ala dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan, maka ulama wali-wali ni dia tak naik atas, dia main bawah jadi tuan. Dia main bawah je kan. Tu banyak berlaku. Pengarang kitab hikam ni, baca hikam. Ya, siapa nama tu? Itulah Tok Pulau Manis, Syekh Abdul Malik. Ya, satu ketika musim buah durian. Jadi ibu dia teringat kalau Malik ada dapat dia makan. Kejap lagi dia pergi salam kan. Dia kat Mekah. Ya, ini dipanggil min ahlil khutwah. Setengah daripada orang yang boleh melangkah dunia dalam jarak yang pendek. Ini kerja Allah SWT. Ya, bagi ahli sunnah wal jamaah, lil aulia lahul karamah. Bagi aulia, bagi mereka itu ada karamah. Apa makna karamah? Amrun kharikun lin adah. Benda yang mencarikan adat. Orang pergi masa sebulan, Rasulullah pergi tak sampai sebulan ke atas. Ya, dan begitulah maknanya. Ya. Ini sengaja dia nak ceritakan karamat Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Jadi apabila satu dia hari-hari tuan-tuan dia pergi Mekah, ya, dia tambat lembu mak dia tu, lembu atau kerbau itulah, siap sup sana. Petang kan dia balik kali. Seorang tak tahu. Seorang tak tahu. Jadi dia cerita ketika musim haji, orang kampung dia berjumpa Syekh Daud di Mekah. Masya Allah Daud, bila kau sampai? Bila cerita tu terbuka aja, terus dia ambil keputusan, dia tak balik lagi Fatani. Dia takut dengan pujian orang. Ya. Orang yang dekat dengan Tuhan ni cukup takut dia dipuji, takut dia jatuh. Kita pula pergi buat hari jasa mudi kenang. Seorang tukang kipas, seorang terangkat lingkup dua-dua. Dalam hikam kata apa? Irfan wujudak fil ardil khumul. Pamana bata mimman la yudfan lam yatimanitaju. Tanamkan diri kamu dalam bumi yang tersembunyi. Benda benih yang tak ditanam tidak akan sempurna tumbuhnya. Tuan-tuan, ada 2 biji buah kelapa yang dah bercambah satu hasta. Satu tuan-tuan gali, tanam, satu lagi tuan-tuan lepak aja. Agak-agak yang mana kuat condition ni, tentulah yang tanam. Begitulah bila kita tanamkan wujud kamu dengan Allah saja. Kita beramal cukup. Wa kafa billahi alima, wa kafa billahi syahida. Kita beramal, Tuhan dah tengok. Kita beramal, Tuhan dah tahu. Apa sebab nak kita tunjuk pada orang? Orang yang suka menunjukkan amal pada orang, orang itu tidak kenal Tuhan sebenarnya. Kalau dikenal siapa Allah Ta'ala, nasai batin hati dia tak akan beralih menghadap kepada Allah Ta'ala. Lazatnya hati menghadap Tuhan, Masya Allah.
Itu nikmat paling besar. Kalau dia betul tawajuh hatinya ke hadrat Allah, dia tak akan paling. Itulah peristiwa ditunjukkan dalam Isra wal Mi'raj. Bila Nabi dipanggil, ya Muhammad anzirni as'alu. Ya Muhammad, berhenti sebentar, aku nak tanya. Nabi paling pun tidak, jawab pun tidak. Nabi tanya Jibril, ya Jibril, siapa tu? Itulah seruan Yahud, seruan Nasara, seruan dunia. Kalau kau paling ya Muhammad, habis umat kau jadi Yahudi, habis umat kau jadi Nasara, habis umat kau sembah dunia. Tak paling pun macam-macam. Itu makna jalan ke Tuhan kita, tuan. Siddiq hati dia kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bila dapat siddiq, bila betul-betul kenal. Ya, dia kenal siapa dia, Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa kenal akan dirinya, dia kenal akan Tuhannya. Maka sini akan dibincangkan tadi. Alhamdulillahillazi dalla ala wujubi wujudih jami'ul kainat. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang menunjukkan atas bersifat wajib wujudnya segala kainat. Ini bahasa Usuluddin, kainat, mungkinat, makhlukat, jaizat, itu dipanggil makhluk semua ni. Ya, dia punya panggilan istilah dia berbeza-beza. Benda yang sama. Makhluk, ya, makhlukat, segala makhluk. Kainat, benda yang harus, siapa dia makhluk juga. Jaizat, semua sama. Kalau istilah sufi dipanggil akwan dan sebagainya. Jadi dalam khutbah di sini, Syekh Daud Al-Fatani bawa segala puji. Ya, segala puji, tuan-tuan. Dia 4 puji kan. Kalau kita tengok dalam kalimah, dalam keadaan Arabia dia hamdu kalimah mufrad, tapi bila dia masuk alif lam tu dipanggil alif lam jinsi. Dia membatalkan makna mufrad dengan makna alhamdu, dengan makna ai jinsul hamdi. Segala puji. Puji Allah bagi Allah, puji Allah bagi makhluk, puji makhluk bagi Allah, puji makhluk sama makhluk. Semua tu kembali kepada Allah. Sebab dia punya. Semua dia punya, tuan. Kita ni ada kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala puji yang mana tertentu bagi Allah Ta'ala, yang mana menunjuk atas bersifat dalla ala wujubil wujudih, yang menunjuk atas wajib wujudnya. Makna kewujudan Allah Ta'ala ialah wajib, benda yang tak diterima pada akal tak ada dia, confirm, mesti. Apa dia yang menunjuk? Jami'ul kainat, semua makhluk. Masya Allah, semua makhluk menunjuk ke atas kewajipan Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud. Semua makhluk, kan? Paling dekat apa? Diri kita. Allah Ta'ala sebut apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tidakkah kamu lihat betapa hebatnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, darah yang mengalir kalau dia beku kita dah buang. Dah tak sedap rasa, tuan-tuan. Stroke lah macam-macam. Bau sikit dia diacak, darah je dia beku sikit dia, dah kita dah meluput. Lagi nampak tak apa laju kita dah. Oksigen dah tak naik kat kepala kita dah masalah. Begitulah dhaifnya insan. Ya, kerdilnya insan. Tapi yang besarnya apa, kan? Doya buruk dia. Yang besar doya buruk dia, kan? Bukan main dengan Tuhan dia. Seolah-olah dia buat perkara tu macam Tuhan tak nampak. Dia buat mungkar macam Tuhan tak perhati, kan? Ya. Sebab tu datuk kita Adam alaihi salam la yarfa ra'sahu salasatin mi'atas sana hayaan minallah. Datuk kita Adam alaihi salam dia turun di Bukit Suraindit, bukan Bukit Segindit, kan? Bukit Suraindit di India. Dia berjalan tidak angkat kepala dia 300 tahun setengah riwayat. Jalan tunduk, kan? Sebab apa? Hayaan minallah, malu dia dengan Allah Ta'ala. Itu pun satu kes. Kes apa? Termakan, bukan makan sengaja pun. Tersilap ijtihad. Dia ingat benda tu, pokok ni tak apa, rupa pokok tu larangan. Ya, diiltibaskan, disamarkan oleh iblis dan cerita yang kita maklum, kan? Itu tersilap tu pun dia malu dengan Allah, tak angkat kepala, kan? Betul. Dan tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, saigionya bagi salik berjalan memandang kaki dia. Jalan kita tunduk pun, kan? Jangan jalan macam apa? Macam gangster tu. Nanti kena tegur dengan Allah Ta'ala. Wala tamshi fil ardi maraha. Hei manusia, kamu jangan menapak di atas muka. Ya, melenggok kepala ke atas, itu maknanya. Ya. Itu di antara sini apa?
Allah Ta'ala jadikan semua makhluk ini ialah menunjukkan kepada kita dengan apa? Dilalah, dengan satu pertunjukan, iaitulah kewujudan kebesaran Allah Ta'ala. Ya, dia panggil apa tuan-tuan ni dalam istilah kita? Lisanul hal, lisan kelakuan. Kita tuang air tuan-tuan ni pada sini, bila dia penuh kita stop tak? Seolah-olah diri penuh tu kata oh, itu dipanggil lisanul hal. Ya. Kalau kita buat kerja sawah padi, bila kita mesin tu kan, kemudian traktor tu langgar batas, dia pecah kan, kita buat batas baru, jadi batas tu lembik. Bila batas tu lembik, kita bubur ranting kayu, bubur duri mengkuang, seolah-olah duri mengkuang tu kata apa? Jangan lalu, batas masih lembik. Itu dipanggil lisanul hal, lidah kelakuan. Begitulah lidah kelakuan kainat, jaizat, semua makhluk ni menunjukkan berkata Allahumma wujud. Itu maksudnya. Ya. Sebab manusia yang berjalan di atas muka bumi Allah tidak perasan kewujudan Allah. Dia tak perasan kewujudan Allah. An-Nazir, As-Sami', yang memandang dia, yang mendengar apa ucapan dia. Dia tak perasan. Ini menjadikan hati dia gelap, dan akhirnya hidup dia tersasar jauh daripada jalan Allah SWT. Ya. Betul hikam bin Atak dia kata, marra al-qaul wa lam yashhadhu fihi au indahu au ba'dah ila akhir. Barang siapa yang mata lahir dia buka memandang kepada makhluk, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, sedangkan hati dia tak pergi menghadap kepada hadrat Allah Ta'ala, maka butalah mata hati. Ya, sebab kita perlu kepada bantuan dalam supaya mudah kita memandang ialah az-zikr. Zikir cukup penting. Zikir ni az-zikrullahu nurun. Zikir tu punya nur kata Rasulullah SAW. Ya, sebab tu kata banyak zikrullah supaya dia terang. Ya, dalam satu hadis Nabi kata apa? Alaikum bitaqwallah fa innahu jima'u kullil khair wa alaika bi kitab tilawati kitabillah wa alayka bi zikrillah wa tilawati kitabi fa innahu nurun lak. Lazimlah kamu bertakwa, sebab takwa ini menghimpunkan segala kebajikan dunia dan akhirat. Dan kedua, lazim kamu membaca Al-Quran dan banyakkan zikrullah, sebab zikir ni dia merupakan nur bagi kamu, cahaya. Ilmu dia dipanggil cahaya, ibadat ni semua dipanggil nur, maknanya merupakan cahaya. Cahaya bagaimana? Bagi dalaman kita tadi. Sebab kita penting jaga tuan, dalamnya. Hakikatul insan, hakikat diri kita ni, ar-ruh tu, itu dalaman, ni penting jaga. Sebab dia ni nak dikenalkan balik dengan Allah, nak dirapatkan balik dengan Allah Ta'ala. Bila ni berlaku, insya-Allah perjalanan hidup dia cantik, mendapat keridaan Allah, dan redha Tuhan tu yang paling besar. Wa ridwanun minallahi akbar. Keridaan dari Allah lah yang maha besar. Habis. Jadi kesimpulan dia apa sini kata Tuan Pengarang dalam khutbah dia, segala puji bagi Allah yang mana telah menunjuk atas kewujudan, kewajipan wujudnya oleh sekalian kainat. Ini dipanggil bara'atul istihlal dalam kaedah ilmu balaghah. Nak tunjuk depan kan. Sebab apa? Kita mengenal di sini melalui dalil-dalil makhlukat kainat. Ya. Berdasarkan di antara firman Allah Ta'ala, Allah sebut kulin zuru maza fis samawati wal ard. Sila pandang apa yang ada dalam langit dan bumi. Minal dalail, daripada dalil yang terang kewujudan dan kebesaran Allah Ta'ala. Dalam hadis Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatih. Berfikir kamu dengan kejadian Tuhan, jangan kamu fikir akan kunhi, hakikat zat Tuhan. Hakikat zat Tuhan itu Tuhan tutup, tidak mengetahui walaupun Nabi yang mursal. Begitulah kehaibatan, kedahsyatan zat Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Tuhan tutup, siapa pun tak tahu kan? Kunhi hakikat dia. Jadi kita mengenal sekadar yang dibukakan, ya, yang diluruskan oleh syarak berdasarkan nas Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW. Kemudian satu lagi khutbah awam tentang ni, kita masuk lagi ni. Wa aqarra ala wahdaniyatih wa infiradih kullu makhluqat. Tadi diibarat dengan apa? Kainat, makhluk juga sama. Ini makhlukat, sama juga makhluk. Dia regu dia bila ada makhluk, khalik tergu dia.
Makhluk apa makna? Allazi khuliqa, benda yang dijadi. Khaliq apa makna? Allazi khalaqa, yang mencipta. Kita ni yang dicipta, Allah Ta'ala tu pencipta. Ya, ini perlu kerapatan tuan-tuan. Pengenalan dan kerapatan. Sebab bila iman seseorang, nurul iman, nurul makrifah menguasai jiwa seseorang, dia akan selamat daripada bahaya-bahaya mungkar dan maksiat. Bila nur tu menutup kita. Ya. Betullah hadis Nabi kata apa? La yazni zani wa huwa mukmin. Takkan berlaku zina seseorang tu ketika iman tu menguasai dia. Begitulah benda yang lain. Mungkarat, maksiat yang lain takkan berlaku apabila dikuasai, iman kuasa. Tapi bila iman tu dah mula berganjak dengan maksiat mungkar, dia lemah dan sebagainya, ini masalah berlaku. Akhirnya boleh tumbang. Sebab tu membina benda ni adalah benda kewajipan besar, menjaga dan memantau nikmat yang besar, iman yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bina iman kita ni dengan dua perkara, al-ilmu wal ibadah. Ya, bina supaya dia jadi sebagai satu pohon yang besar yang disyaratkan dalam Al-Quran, kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Sebagai pokok yang besar di mana akar tunjangnya menjunam ke dasar bumi dan pohonnya, pucuknya menyapu awan. Pohon apa tuan-tuan? Pohon balak lah kan, takkan pokok bendi pula. Ya, pucuk dia cecah awan, dia punya dasar dia itu menjunam sampai bumi akar dia. Maknanya bila tahap keimanan kita seperti sajaratin taibah, pokok yang besar ni 35 6 pemeluk ni, ribut datang pun dia tak ada apa. Ribut datang dia senyum je. Datanglah apa pun melanda, fitnah yang berlaku dapat di akhir zaman macam-macam, dan dia akan tetap istiqamah di atas dinullah, agama Allah Ta'ala. Sebab jaga di akhir zaman ni, zaman yang kita ada ni, zaman yang para sahabat surrender dengan Rasulullah. Dia ceritakan akhir zaman, sahabat kata, ya Rasulullah, tolong doakan kami, jangan kiranya kami bertembung dengan zaman yang engkau sifatkan itu. Sahabat tuan-tuan yang hebat, ashabi kan nujum bi'ai muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit, yang mana satu kamu ambil, kamu akan dapat petunjuk Allah Ta'ala. Sekuat ini sahabat punya iman. Sahabat kata, ya Rasulullah, tak mau saya bertembung. Takdir Allah Ta'ala kita berada di zaman ini, zaman yang penuh ujian, penuh mihnah, penuh dengan berbagai-bagai perkara yang kita tengok. Pahaman macam-macam pahaman, kan? Kalau tak betul-betul, sebab tu Nabi sebut, satakunu fitan fi akhir zaman la yanju minha illa bil ilm. Akan datang akhir zaman fitnah yang begitu banyak, tidak akan lepas melainkan dengan ilmu, dan ilmu yang ambilannya betul dengan hadis yang sahih, Quran, hadis sahih, dan ada hadis tu sahih tapi kepahaman tak sahih. Ini masalah juga tuan-tuan, pada tahu. Bisa kita ikut ulama-ulama yang muktabarah, yang muktabar, insyaallah kita akan selamat. Man laqiyal aliman ya laqiyallahu salim. Siapa mengikut akan alim, kalau ada aliman ikut ulama-ulama muktabar, insyaallah dia bertemu Allah Taala dalam keadaan selamat. Walaupun kita tak jumpa jasad mereka, tapi peninggalan ilmu-ilmu mereka ni kita pakai, insyaallah. Sebab zaman kita ni zaman cemas tuan-tuan. Yang mesti sentiasa kita ada suntikan daripada ilmu dan juga amal yang saleh. Mudah-mudahan kekuatan ini ya insyaallah Allah Taala bantu kita untuk istiqamah sampai akhir hayat kita, insyaallah. Sebab yang kita bimbang, kiraan ke syurga atau ke neraka dikira di ujung umur. Al-ibrah bil khawatim, kiraan manusia sama ada ke sebelah kanan atau kiri, sama ada ke syurga atau sebaliknya, dikira bila bil khawatim, di ujung umur. Ketika kita hembuskan nafas akhir, ketika taraf kita iman atau tidak, di dalam taat atau sebaliknya. Maka oleh kerana nafas kita tu naik ni, kita pun tak tahu, dia boleh berubah. Al-iman yazid wa yanqus, dia boleh bertambah, dia boleh kurang. Maka pemantauan tu hendaklah dijaga sentiasa. Dan paling besar, bangun malam minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Itu paling besar. Bangun malam merayu dengan Ta'ala, ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang dhaif, yang hina, yang fakir ini, yang berada zaman yang sangat
mendebarkan kita cemas ni, mintalah panduan dari Allah. Bila Ta'ala bantu, insya-Allah. Allah Ta'ala tarik, insya-Allah. Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah Ta'ala menarik akan orang dikehendaki. Dia Tuhan tarik, ketika itu syaitan pun terpelanting, nafsu pun ternyah dan ada tarikan Allah. Sebab itu kita doa lah, Allahumma ja'alna minal muradin. Ya Allah, jadikan kami orang yang Engkau kehendaki. Apa mana orang tarik? Bila Tuhan tarik, ketika itu habis. Sebab itu tukang sihir Fir'aun, walaupun sudah diman dengan Fir'aun, pangkat jawatan yang banyak, tapi bila Ta'ala tajalikan kebesaran dia, dia tarik je, habis. Dia tengok mukjizat Nabi Musa AS, terus kata amantu billah, terus dia iman. Sedangkan dia dah diman dengan Fir'aun tu, bukan main. Fir'aun pula cari yang taiko tukang sihir tu. Dia tengok di kebesaran Tuhan Nabi tu. Itu makna Tuhan. Kita minta supaya Ta'ala menarik kita ke hadrat dia. Mudah-mudahan akhirnya kita sampai kepada makrifat yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lana wa nasrana min az-zulm. Wa'simna ya Allah fima baqiya minal ajal fa inna khairal kullahu bi yadi anta. Alhamdulillah.